YDP Pas Koping, Ustaz Wadi sebagai bakal calon PAS Dewan Negeri sebagai Segarapat, insyaAllah. Sahabat-sahabat saya, Datuk Siraman dan Datuk Rani Buyung. Alhamdulillah, walaupun saya dalam keadaan kesibukan, dan tadi pagi tuan-tuan saya membawa rombongan pasukan gerak tempur di orang bawayan saya berjumpa dengan YB Dr. Rani, YDP PAS Selangor untuk memastikan kerana masyarakat Boyan membantu kepada keamanan mutlak Pakatan Rakyat khasnya PAS di Selangor agar kita dapat membentuk kerajaan pusat tanpa ragu-ragu lagi. Selama ini orang Bawayan ditipu oleh UMNO, diboyok-boyokkan kata orang Sabah, tetapi kini tidak lagi. Anak Boyan telah ditipu. Timbul sekarang ini untuk memimpin anak Boyan memastikan seluruh negara bersama adik saya semua ni kemenangan Pakatan Rakyat secara mutlak. Boleh atau tidak? Ramai tak orang Boyan sini? Mana semua? Alhamdulillah. Saya balik kampung untuk membantu kemenangan mutlak Pakatan Rakyat. Saya anak Perak, tak gentar kepada pemimpin Perak yang di Perak sini. Tak gentar ke wadah Hamidah, nak badalog bila masa. Ini bukan bohong, bukan boyok. Kalau dulu tuan-tuan, Najib Muhyiddin melalak-lalak, menjerit-jerit di luar negara. Demi UMNO Pak Alam mesti turun. Dia kata, kononnya Pak Alam lembek, tak ada visi. Tetapi sejak mereka mengambil alih bulan April 2009, kita nampak jelas UMNO hancur. Kepimpinan negara habis robek. Najib tak mampu memimpin negara dari segi politik, ekonomi, termasuk ketenteraan. Jadi segera saya gesah Najib Muhyiddin demi rakyat, demi negara, kamu mesti diturunkan. Boleh atau tidak? Ini kalilah. Alhamdulillah saya dijemput dan nak ceramah macam sahabat saya Datuk Ramli Buyung dengan Datuk Seri Muhammad Muhyiddin. Tapi untuk memberi sedikit penjelasan mengenai projek Haji Sabah. Sebab perkara ini telah menjadi perhatian yang penting di seluruh negara. Jadi banyak polemik, banyak perbincangan yang diutarakan di akhbar-akhbar, di TV 3 di RTM, radio tipu Melayu, itu apa namanya. Dan kita perlukan apabila Najib mengambil alih negara, kita hendak dia mentampil negara lebih baik. Kita tidak nak makan NKRA. Bagi saya NKRA itu tuan-tuan, Najib kerja Rosmah Arah. NKRA, Najib korek Rosmah Anggut. Itu saya terang-terang beritahu. Kalau nak pada saya, bila-bila masa. Jadi tak berapa masa sebab masa tutup, saya dah sentuh sikit mengenai projek Sabah ni. Betul. Saya anak Perak yang diamanahkan oleh Amuddin Hamtun dan Mustafa dulu untuk menerajui projek ini. Dan banyak tak dikemukakan, tak diperjelaskan dalam akhbar-akhbar. Yang dengar dalam RCI semuanya hujung-hujung. Saya ketawa dan saya mengikuti dengan penuh geli hati. Mengapa saya tak dipanggil? Mengapa Haji Samsudin tak dipanggil? Mengapa Mahathir, bapa IC Sabah tak dipanggil? Dipanggil sebagai kecil, itu aja. Jadi banyak yang disuruhkan, apa kata tadi sahabat saya, Jeraman, banyak yang disuruhkan, seolah-olah mereka ni tak bersalah. Bagi Mahathir, apa dia buat sebenarnya betul. Jadi projek Haji Sabah ni tuan-tuan, dia mulakan dulu dalam tahun 1958. Saya dipindahkan ke Sabah sebagai pengurus pembangunan pada tahun 1945. Jadi pada masa itu PBS baru mengambil keputusan kerajaan dan banyaklah perkara-perkara yang tak diinginkan, tak kita restui. Jadi pendek kata, perlunya kita mengadakan projek ini dan khususnya saya ditugaskan untuk menerajui untuk membuat grand design mengenai projek ini pada tarikh ini. Apa sebabnya kita perlu mengadakan
Projek Sabah ini ialah untuk mengembalikan kepimpinan Islam di Sabah. Sebab zaman UMNO dulu kan, Zaman Tun Mustafa, orang Islam berkuasa di Sabah. Kemudiannya zaman Haris Saleh pun berkuasa juga. Jadi apabila kepimpinan Islam tercabar, diambil alih oleh Kristian, Dr. Mahathir, nak UMNO memberi arahan kepada Mustafa, UMNO mesti menumbangkan PDS, pimpinan Jabatan Pimpinan. Mengapa PBS mesti digulingkan? Inilah untuk mengetahui apa sebabnya Pairin mesti digulingkan, PBS mesti ditumbangkan. Macam UMNO sekarang ni, mengapa UMNO ditumbangkan? Mesti ditumbangkan. Kita tengok sedikit secara jurus sejarah pemerintah Sabah. UMNO pemerintah Sabah selama 9 tahun, 67, 75. Masa itu kuasa Melayu, ya. Mereka saja sebab masa yang bersentuh. Kemudiannya UMNO kalah pada tahun 75, diambil alih oleh Datuk Haris Saleh. Pun 9 tahun juga, 75 hingga 85. Masa itu, tetapi dalam masa era berjaya, Melayu telah dipinggirkan, banyak pegawai-pegawai Melayu ditekan, disimpan dalam cold freezer, kata dalam bahasa Inggeris, dan baru nampak kemunculan pemimpin Kadazan yang ekstrim, dan juga pimpinan Bangsa Cina yang tidak pernah berlaku dulu dalam zaman UMNO dulu. Kan? Kita nampak zaman UMNO dulu, kita nampak Mustafa buat Yayasan Sabah. Lebih awal daripada Mahathir yang buat dulu kita punya cerita waktu itu. Dan apabila PBS mengambil alih kerajaan 85 hingga 94, ya. Jadi kepimpinan kaum Kadazan, KDM kita panggil, Kadazan, Dusun Murut, dan Cina semakin menjelah. Masa itulah tuan-tuan, masa itulah kita nampak sentimen kebencian kepada Melayu begitu menjelah, begitu jelas. Dan angka 9 bagi Sabah ada satu yang malam. Tengok ya, UMNO memimpin 9 tahun habis. PBS 9 tahun lingkup. Kemudian berjaya pun kita lingkup. Dan sekarang ni sudah sampai masanya, ya. UMNO pun dah 9 tahun. 9 tahun. Sampai masanya sekarang ni kita membenamkan UMNO. Sampai masanya kita hancurkan UMNO. Ini dah selamanya. Kalau dulu saya sebut UMNO, orang-orang UMNO, saya marah, saya pengang. Maklumlah orang kata orang PM. Ya, tak apa ini. Kita benamkan UMNO. Ini kalimah. Mengapa PBS mesti ditumbangkan? Okay? Tengok sini ya, saya kata kurang baik, sentimen anti Melayu, anti Islam, anti pusat. Saya dulu pun kena maki tuan-tuan. Maki-maki berbuta, pejabat, telefon. Bah, aku tidak perlu lagi orang Semenanjung. Kau balik, bah. Kau tidak perlu ada bank sini, bah. Saya berbulu sampai saya rakam saya punya suara perbualan dengan orang kronik, bukakan dan bukti kepada polis dan juga kepada ibu bapa saya. Dan yang paling penting, zaman PBS dulu ada ura-ura untuk membawa Sabah keluar dari Malaysia. Dan di sini saya dah timbang juga, dalam masa ini juga PBS mewujudkan, walaupun tak diwar-warkan, kita panggilkan Sabah People's Army, SPA. Sabah People's Army yang disokong, yang didorong dan dilatih oleh Filipina, macam sekarang juga. Dan Mahathir dulu membuat kenyataan amaran. There's no way, dia kata. Tak ada cara untuk Sabah dikeluarkan daripada Malaysia sebab kita dah bersetujui dalam Cohort punya komisi dulu tahun 2003. Dan apa perlunya di sini Sabah? Dan untuk mengadakan projek Sabah ni, kita memerlukan satu grand design, ya, macam itu. Sebab zaman berjaya dulu, proyek ini dibuat juga tetapi secara ad hoc, tak secara bersepadu. Tetapi apabila kita membuat rancangan untuk menjatuhkan kerajaan PBS, perlu satu tindakan yang lebih bersepadu, yang lebih teratur, sistematik, yang melibatkan semua agensi kerajaan pusat seperti KDN, Kementerian Pertahanan, masa dulu kawan saya di sana Zain Abidin,
sebagai ketua penerangan pemuda UMNO. SPR, adalah anak-anak muda, polis-polis, cikgu-cikgu semua sekali kan. Dan turut sama dalam projek ini adalah kepimpinan ASNO yang veteran, termasuk di beberapa orang dia punya AMT administratif tingginya dan banyak dahulu sekarang ini. Siapa golong sasar dia? Tengok di sini, Permaafatan Islam Filipina, tentera polis. Kita dapat di sini terringkas dan termasuk Arkam, tuan-tuan. Saya tak pernah dapat dengan Arkam, tetapi demi nak dapat sokongannya, saya tersebut, saya kena pergi suatu pencala. Pergi sana pakai macam ini, sampai kat luar pencala saya tukar balik, semakai songkok, semakai apa namanya, macam diorang tu juga. Jumpa diorang tu, Ustaz, budak-budak saya panggil Ustaz. Jumpa budak-budak perempuan, kita Ustazah semuanya. Sebab saya tak pasal menyembah, kan? Nah, di mana silapnya sekarang itu dah? Okay. Orang Filipina kita ambil, tuan-tuan, adalah orang Filipina yang bermahautin di sana, yang dah lama duduk di Sabah. Dan bukannya macam UMNO buat sekarang ni membohong, menipu, membawa baru punya kumpulan daripada Mindanao pada dan daripada Sulu. Tidak. Itu bezanya. Beza yang saya buat dulu dengan Mahathir dulu ada keperluan. Kita, saya ulangi balik, adalah Permaafatan Filipina yang dah lama di Sabah, yang duduk di kampung air, yang duduk di kawasan balak-balak, dan dia duduk di kampung pertanian. Tetapi UMNO buat lain. Dia bawa musuh sekarang ni. Itu yang berlaku di Sabah sekarang ini. Okey? Target projek itu adalah untuk memenangi pilihan raya negeri pada 1990. Maknanya saya punya projek dulu tahun 88 hingga 1990. Itu target dia. Kan? Apa jadi? Jadi saya dapat lebih kurang dalam 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, saya dapat 20,000 orang pada undi. Kan? Ini ialah tapi malangnya tuan-tuan, ya, apabila kita dah selesai pada bulan 4 dulu, kita semak pada SPR, inilah masa orang UMNO. Satu nombor kad pengenalan yang diberikan oleh SPR, terdapat multiple name, multiple entry. Ada yang 20 orang, ada yang sampai 12 orang. Jadi saya teramat malu. Saya malu, ya, seolah-olah saya yang berkumpul dengan perkara itu. Jadi mengapa gagal? Yang diamanahkan, yang ditugas untuk membantu ASNO di Sabah dulu adalah orang-orang BTN dari Kuala Lumpur, orang-orang Haji Samsudin, orang-orang dari BJPN, dan orang UMNO ni tuan-tuan, dia bagi saja dia buat duit, dia butuh duit. Itu masalahnya. Inilah UMNO membohong dari dulu sampai sekarang ini. Dasar UMNO menipu dulu, kini dan selamanya. Ini masalahnya, tidak? Dan itu juga orang tempatan pun mengambil peluang. Siapa orang tempatan ini? Tengok sini ya. Dan orang tempatan di sini termasuk ini ya. Ketua Amjan, ahli UMNO, yang mengaku melatih dirinya sebagai Raja Sulu, Sultan Sulu. Ini kita bernampak dulu. Ini saya kawan saya. Kawan ini dulu adalah orang ISA. Ditahan 3 tahun dulu tuan-tuan. Saya masih hamun tadi. Tengok. Masuk akal ke orang UMNO ni? Dan ini bukan pakai dapur ini. Orang UMNO, lepas tu dia melantikkan dirinya sebagai Sultan di Kota Kinabalu. Pelik betul. Pelik banget aja orang UMNO ni. Pelik betul. Nak jadi Sultan Sulu, pergilah Sulu saja. Kita makan sumpah. Ini dia pergi Kota Kinabalu. Sewil punya manusia. Ini sewil UMNO. Lepas tu tak ada bertegur, takut. Tak ada tolong. Jadi apa saya buat? Apabila berlaku macam ni, kan, saya pun frust. Saya kecewa. Saya batalkan. Saya batalkan projek ini. Saya tak mau dianggap bersekumpul untuk membuat perkara yang tak betul. Lepas itu saya serah kepada SPR. Saya terpulanglah saya. Di Sabtu. Jadi macam mana pun lepas itu saya jumpa Tun Mustafa. Dia kata, Tun, ini berlaku. Jadi kata, Tun tak apa Ahmad, kamu jangan merajuk. Saya mau bincangkan dengan Mangkuk Unit. Dia panggil dia Mangkuk Unit. Saya pergi jumpa balik itu 3 kali. Pertama dengan Mangkuk Unit di rumah Tun Mustafa. Dia kata, Ahmad, kau boleh buat. Dia kata, buktikan. Dia pun nak merahkan. Teman kena buat tu, dia kata. Jika kena buat macam betul, dia kata. Teman malu, dia kata, jadi teman menteri. Jadi kita buat. Lepas itu keduanya pula, dia Mustafa punya rumah juga. Dan ketiganya ni pejabat dia sendiri. Dia bagi kuasa. Mat, tolong buat, dia kata. Bila jadi belakang ni tuan-tuan, saya dah frust. Saya batalkan projek itu. Saya serahkan oleh SPR. Dan saya serah sebuah fail-fail rahsia. Baik ini pasal negara kepada Mustafa. Dan saya buat laporan kepada Bukit Aman.
termasuk apa namanya DPPR, dan banyak dia kena tangkap. Yang dia 3 tahun, 2 tahun. Jadi seperas kecewa dengan apa yang berlaku, saya berkeputusan belajar di AIM. Alhamdulillah tinggal macam tu di bulan Jun, bulan Mei, dan alhamdulillah saya lulus dengan distinction. Dan apa jadi kepada Malaysia Sabah? Nak kita dah tahu apa jadi kepada projek ini, tengok dulu secara ringkas pilihan raya di 1910 kan. Diadakan bulan Julai, masa dulu pilihan raya di Sabah dibuat 2 hari kerana logistik punya masalah, dan itu jauh kan. Dan apa jadi tu tak? Kita tengok ya. Akhirnya tak rezeki Allah tu dah apa namanya. Banyak penyelewengan, kita tengok ya. Jadi, walaupun kita buat projek Sabah dulu, PBS akhirnya menang juga. 70%. Inilah tuan-tuan yang berlaku dengan UMNO sekarang ni dengan Bangkitan Rakyat. Walaupun dia buat projek IC dekat 1 juta orang, insya-Allah kali ini kalau majlis bubar dan lepas 12 jam ini kita pusat dah cukup 5 tahun. Dah cukup 5 tahun. Dulu PRU 12 08 03 2008, hari ini dah 03 08 03 2013, cukup 12 jam lagi ini, cukup dah 5 tahun. Belum pernah berlaku tuan-tuan dalam sejarah negara kita. Kerajaan pusat cukup genap 5 tahun kalau budak dah pergi nikah dah. Dan Najib tak ada slow, tak ada keberanian sampai saat ini untuk membubarkan parlimen. Rosmah tak bagi, Bomong dia tak bagi approval. Tengok, walaupun kita buat dia kalah juga 70%. Rakyat Sabah menolak projek Haji Sabah ini. Dan akhirnya dia dapat 23. InsyaAllah kali ini projek kita DN akan dapat nasib mal juga. Angka malang saya kata apa namanya kan, satu markah tak baik di Sabah. Dan apa yang berlaku di hadapan tuan-tuan adalah natijah kepada apa yang UMNO buat lepas 90. Orang dah tahu lepas 90 tu kita nak jatuhkan PBS, berhentilah tuan-tuan. Ini tidak. Dia pergi terus ke Manila, dia terus pergi ke Mindanao, pergi ke Sulu, bawa orang JPN, buat di situ penyebaran Sabah, dibawa aplikasi PR, diakhirkan jadi UMNO membawa musuh dalam selimut ke Sabah, dan legahnya dihantar ke seluruh tuan-tuan. Dan itu Allah tunjuk. Inilah kebacuran UMNO di pimpinan. Dan benar-benar berlaku saya kata dalam sejarah kita punya oleh negara kita kan. Kerajaan terpaksa menghabiskan masa cukup 5 tahun. Ini satu kebacuran bagi Najib. Dan kita tahu risikan-risikan yang kita dapat kali ini, rata-rata mengatakan PR akan menang, insya-Allah. Begitu juga tentera kan. Sebab itu saya bertekad, walaupun saya di dulu orang UMNO, bermati-matian kali ini tidak perubahan dilakukan dengan segera, sebab kita memenangkan masa ke depan. Dan kita boleh terima, saya langsung tak boleh terima kepimpinan lagi. Tengok muka dia teruk, bukan apa ni, Rosmah pun macam gurila. Ini bukan bohong. Tengok bukan gurila. Saya ni di Sabah tuan-tuan suka masuk hutan memburu. Tengok bukan Rosmah, sebiji macam orang hutan. Tidak? Langsung tak nak pakai tudung. Hidup Melayu. 2 hari lepas tengok ke general lagi. Kan jadi kita nampak kebanjiran, semuanya pemimpin-pemimpin masyarakat dan kerajaan semuanya berisyarah ke Pakatan Rakyat, ke PAS. Saya kata, dah bicara takkan saya nak tinggal juga. Saya kata, saya nak isyarah juga, tapi saya tak masuk PAS lagi. Saya belum PAS lagi. Saya masih sayang UMNO. Sebab saya sayang UMNO, saya nak UMNO direhatkan. Bila? Kini dan selamanya. Okey, apa namanya? Saya dah tahu tadi saya jelaskan dalam selimut yang UMNO tadi buat. Okey lah. Yang saya peliknya tuan-tuan, apa namanya, dengan orang-orang Sabah ni kan, Najib memberikan BRIM 1 2.6 bilion, BRIM 2 lebih kurang 3.8 bilion, lebih kurang 6 bilion. Jadi yang dapat BRIM di antaranya adalah mundu-mundu dari Sabah, dari Filipina yang Najib bawa ke Sempurna. Ini Safi Abdal punya bodoh. Jadi diorang ni dah dapat IC biru, dia kata dah ada pekerjaan, dapat beli. Itu tu sampai dekat beli 3.8 bilion dah seluruh negara. Jadi bagi saya dah, orang Filipin tengok dekat Nusantara Sulu, diorang dia dapat BRIM, dia kata
duduk di Sabah, lebih tu banyak-banyak, takkan aku tak dapat BRIM kot, dia kata. Itu dah dekat dia tak dapat BRIM, dah tutup. Dia tak sekali dia minta BRIM. Macam mana tengok? Bayangkan tuan-tuan, kita punya situation money. Dari sejarah dulu, sebelum dulu Sabah masuk Malaysia, bayaran kepada Kedutaan Sulu dibayar terus dari kerajaan Sabah kepada kedutaan Filipina di Manila. Apabila Sabah masuk Malaysia 63, bayaran itu diambil alih oleh Musma Putra. Dibayar juga kepada kedutaan Filipina di Manila. Tapi itulah masalahnya kan. Masalahnya di sana ada 6 kumpulan. Mana satu yang kita nak bagi? Itu masalah. Dan di antara mereka ini mempunyai askar masing-masing. Pernah saya didatangi oleh wakil bakil dulu, pernah di warning. Tapi saya bagi butuh hell, saya kata. Saya tak takut. Dan ini tuan-tuan, apa yang berlaku di Sabah sekarang tuan-tuan adalah CIA punya rancangan. Tengok kita nampak di Manila punya kes siapa. Maka tekan je. Apa yang berlaku di Sabah ni adalah rancangan seorang pastor. Ini UMNO tak sebut dalam TV-TV suku dia. UMNO tak sebut dalam RTM dia. UMNO tak sebut dalam keputusan berita harian dan dia punya mail-mail. Tak sebut juga dalam dia punya time. Habis dia kata, dia bagi tahu yang bawa mundur ke Sabah itu Anwar Ibrahim. Itu bang celaka punya pimpinan tu. Sedangkan fakta jelas di sini. Itu UMNO ni gagal, bohong, pacul, sewel, termasuk sewel Mahathir tu lah. Dia punya warning pula. Kalau kita tak berunding, tak jaga dulu. Bapak dia kata kan. Kita tengok kan tuan, ini fakta ni. Ini juga bohong ke tak? Dan apa tuan-tuan, Sabah ni memang selalu dan terus menjadi dia punya political interest. Memang diminati sangat oleh CIA. Sebab Pulau Bangi tuan-tuan adalah satu pulau yang kecil, terletak di utara Sabah, di antara Sabah dengan Filipina. Dan kawasan ini tuan-tuan, satu pulau yang amat strategik untuk CIA, untuk mereka melancarkan dia punya pelatih misail terus ke China, terus ke North Korea. Memang diperlukan sangat selain dari minyak dia. Sebab tu CIA mengapi-apikan orang Manila, orang Sulu, NLF, MIF itu untuk terus bermasalah Sabah. Ini sepatutnya tuan-tuan, Najib ni dia prihatin mengenai perkara ini. Bisikan dia macam elok. Ini dia ikut Mak Suwadi 24 jam. Ikut 24 jam. Tuduh sana, tuduh sini. Kerja tak buat, tidur. Bayangkan macam mana dia boleh masuk Sabah. Kita ada AKMM, kita ada Naval Navy, kita ada Polis Marine, kita ada UAV yang terbang dari Labuan. Satu turun, satu naik 24 jam. Kita ada radar. Heran. Gagal dalam itu. Memang bacul lah JP. Dan kawan kita nak perak. Saya nak pilih. Patutnya kalau jemput dah tidak terjun dekat kawan kita. Tak malu. Dah kalah mau pergi sana. Ya, tengok di sini ya. Benda banyak kan. Dan projek Haji Sabah itu diteruskan di Semenanjung. Dan masuklah yang dapat orang-orang moyang saya. Saya dapat maklumat. Dia kata, Bang Wadi, kita nak bagi Johor, kita nak bagi Melaka, nak bagi Sembilan, kita berkumpul di Malakong. Saya bagi. Dalam 10 bas, tiap minggu tuan-tuan. Tiap minggu 10 bas, 12 bas, bayangkan selama 2 tahun. Bayangkan. Satu bas 50 orang. Kali dah berapa banyak? Semalam pun saya dapat maklumat. Saya kata, bang, lagi 40,000 IC nak keluar. Jadi kita jangan leka tuan-tuan. Jangan kita overconfident. Walaupun sentimen sekarang ni begitu melonjak, memihak kepada kita, kita mesti ingat, UMNO ni adalah kerajaan. Mereka mempunyai logistik, mereka mempunyai keparangan menipu. Jadi kata jangan leka. Pastikan besok bubar aja, kita terus berkempen sampai bisa mengundi, awal lagi mesti keluar. Kita jangan leka. Dan 40,000 tuan-tuan, minggu depan dia kata. Lagi saya tak tahu lagi. Sebab tu Najib tak belum beban lagi parlimen di sini. Dan apa tadi kata Dr. Roli Buyung kan? Banyak. Okeylah. Satu lagi dah. Apa untuknya saya membongkar perkara ini? Nak dapat publicity murah? Tidak. Malah tuan-tuan, saya punya keselamatan yang tergugat. Dan saya tak takut tuan-tuan. Saya tak takut demi Allah. Saya bila-bila pasal boleh ditembak, boleh dibunuh oleh kumpulan tertentu. Sebab dalam setiap pembakaran saya sebut nama menteri semua. Semua saya sebut. Alhamdulillah, kerana benar-benar
Sampai saat ini tuan-tuan tak seekor pun berani telefon saya. Tak seekor pun berani SMS saya. Tak seekor pun berani tegur saya. Buka mulut lagi banyak saya keluarkan. Saya warning diorang tu. Buka mulut saya kata, lagi banyak saya terlayangkan. Ini saya punya amaran. Sebab ini benar tuan-tuan, satu perkara yang apa namanya, yang apa namanya, historical. Tak patutnya saya bongkar. Jadi mengapa saya buat? Satu lagi, saya marah sangat. Apa sebab saya bongkarkan? Kerana Mahathir Nyanyong tua ni patut berhentilah Pak Cik Oi, apa namanya, kota tua. Ini dia salahkan Tun Rahman pula. Dia dah salah. Kawan tu dah tidur. Maknanya orang mati tak selamat tuan-tuan. Hidup kita lagi. Apa kita hidup? Apa pula Anwar Ibrahim? Yang mati pun apa namanya, tak selamat. Dan satu lagi, UMNO tipu Tun Mustafa. Tun Mustafa ni adalah orang yang berkorban memerdekakan Sabah dalam Malaysia. Orang yang berjuang menentang Jepun tuan-tuan. Habis duit ringgit, habis harta, sanggup membubarkan UMNO untuk membolehkan UMNO masuk ke Sabah. Tapi apa dia buat? Telah Tun Mustafa bersedia membubarkan UMNO bertapak di sana. Harta UMNO diserah kepada UMNO. Jadi orang tua ni tuan-tuan dah tua. Macam tu dah 7 dekat 80 tahun. Harap-harap sangatlah bagi dia, walaupun tak cakap, dia akan dilantik sebagai sebagai ketua perhubungan UMNO Sabah. Tapi apa yang Mahathir buat, kita rekod sebaliknya. Dia lantik Tun Sri Nandai, Bapak Penakan Safiya Dal. Inilah apa yang pembuat UMNO tidak. Safiya Dal tu Safiya Dal punya mak adalah adik-beradik dengan Nandai. Jadi bapak manakan dia. Jadi saya cukup marah. Keduanya tengok Mahathir tu dah Anwar Ibrahim pula. Dia kata ada undi, memang nyanyok kawan tu. Dan kelimanya tengok dalam dia punya kenyataan tolak Anwar Ibrahim. Orang Melayu mesti sokong UMNO. Jangan tak kenang jasa UMNO. Tapi dia lupa tuan, orang nyok tu tuan. Tengok dia keluar daripada UMNO dulu. Kan kita nampak ini fakta sejarah. Dan dia tak cakap pun bangang di manusia. Dia suruh orang Melayu keluar semua. Kerana ni bila orang nak sokong Pakatan Rakyat, dia kata Pakatan Rakyat tak betul. Ambil alih kerajaan, lingkup semua. Bodoh di manusia. Jadi itulah. Jadi salahkah kita lagi tidak? Tak salah. Kita kena tinggalkan UMNO tuan-tuan. Tak boleh itu lagi dah. Dan kita mesti beri peluang kepada Pakatan Rakyat. Saya nak tanya tuan-tuan apa namanya kan. Tuan-tuan tak kalau biar diturunkan. Orang tu benda. Hendak tak tol dibuang. Orang tu benda. Saya diam-diam action lagi tu. Lepas tu tak kita PTPN ni buat dihapuskan. Kita tak. Anak saya pun 4-5 orang tuan-tuan menanggung hutang. Baru graduate gaji 1,800, bayar PTPN 200 lebih. Bayar kereta 400 lebih. Dah asyik duduk dengan mak bapak. Kalau apa namanya nak sewa rumah lagi habis. Kita nampak kan tu. Kalau kita tuan-tuan hapuskan PTPN kan, orang yang bekerja tu temptasi dia nak rasuah kurang. Jadi tenang apa namanya kan. Kita hendak rasa pencemari itu. Jadi ini apa yang diwar-warkan dijadikan oleh Pakatan Rakyat, itulah rakyat tidak tuan-tuan. Apa sebab Mahathir nak halang? Apa sebab lagi nak halang? Bangang di manusia. Bukan hak dia. Hak kita memilih apa kita tak. Itu saya kata bagi saya PR ni adalah pembela rakyat. PR pembela rakyat. Bukan Pakatan Rakyat, tapi bagi pembela rakyat. Dia orang kata dulu maksudnya gila dulu pergi DAP, DAP tak apa. Bagi saya tuan-tuan, DAP tuan-tuan, MCA sama. Kita jangan dibohong-bohongkan, sama-sama Cina. Diorang tu berjuang untuk bangsa dia sendiri. Kita jangan tipu tidak. Tak ada masalah. Ya. Sebab itu, cuma dia bagi saya pejuang rakyat. Jadi harap kali inilah tuan-tuan sebab masih tak mengizinkan cukup-cukup sampai ke masjid Tedaan. Itulah. Saya minta